Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din. ثم إلى روح ساداتنا الصوفية المحققين وإلى بقية العشرة المبشرة بالجنة ثم إلى أرواح في البقيع والشبيكة وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya kerana dengan izinnya masih lagi memberi nyawa kita nikmat di atas muka bumi ini. Selama hingga ke hari ini kita masih lagi diberi nikmat yang tidak terhingga, dengan makannya, dengan minumnya, dengan pakainya, diberi secara percuma. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berpuasa Ramadan dan seterusnya kita berada di bulan Syawal, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal seperti ia berpuasa saumud dahri, seperti setahun pahalanya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat ganjaran seperti itu. Syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan situasi di Malaysia ini khususnya, yang kita maklum akhir-akhir ini kejayaan muslimin kita, saudara-saudara Islam kita memboikot barangan Israel membuahkan hasil. Walaupun telah pun lama diberi kempen bertahun-tahun lah, rasa 3-4 tahun lah. Namun tahun ini alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala serta doa daripada orang salihin, muttaqin, arifin dan juga orang awam macam kita ni membuahkan hasil. Yang kita tengok pun kejatuhan pada setiap hari seluruh dunia, kerugian yang ditanggung oleh Israel sebanyak 420 juta lebih kurang macam tu. Banyak, bukan sikit. Kita tengok dalam YouTube pun orang putih punya boykot, dia tolak tu troli diisi penuh barang dia tak beli pun. Dia pergi tolak penuh ya barang Israel, dia pergi tolak dekat kaunter, dia habaq boykot Israel penuh. Semua orang pakai dia tolak. Bukan beli pun, tak tentu lah. Lepas kutip boleh.
Kita alhamdulillah tak buatlah sampai tahap tu lah. Depa walaupun bukan Islam tapi ada sifat fitrah daripada Allah SWT jadikan kita dengan sifat fitrah. Benda dari segi kemanusiaan pun tak boleh terima. Mana macam tu. Bukan segi keagamaan baru, segi kemanusiaan pun orang tak boleh terima walaupun bukan Islam. Itu fitrah Allah jadikan. Kita bunuh kanak-kanak kecil bukan kata orang Islam saja memang hukum macam tu, tak. Orang bukan Islam pun kalau hak tak ada agama pun dia tengok pun dia tak agama. Tu kata fitrah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Macam tu juga alhamdulillah menjadi menjadi usaha kita. Mudah-mudahan dengan usaha itu mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan diberi ganjaran pada akhirat nanti. Di Kepala Batas ni pun tengok, saya dah buka Facebook tengok ada dah. Kepala Batas ni buat kan Masjid Taqwa punya geng kot. Boykot barangan di Medi, boykot Medi tu. Alhamdulillah tu boleh lah. Tapi janganlah kita gunakan kekerasan dan sebagainya. Baik, syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertahun-tahun lamanya Palestin dijajah dan kali ini mempunyai satu pasukan tentera iaitu Bridge Al-Qassam, yang mana kita pun sedia maklum yang menjadi satu perbualan yang hangat di media massa yang memberitahu tentang ketakutan Israel ni, rejim Israel, tentera-tentera Zionis jadi takut. Itu bagus ya tu, tanda syukur kita sebab Allah mengizinkan adanya tentera Islam yang benar-benar mengikut sunnah dia, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kekuatan orang Palestin dan mudah-mudahan dapat menebus kembali tanah Palestin dan menghilangkan ataupun menghapuskan kekejaman yang berlaku selama ni. Baik, insya-Allah kita sambung dengan kita cerita lain bagi Ustaz Lin cerita Bridge Qassam ni. Kita sambung kita insya-Allah. Cukuplah sekadar itu mukadimah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sambung tauna. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau tak salah saya kita sama dekat wassalam, betul tak? Ada cuti lepas bulan puasa tak tanda saya ni, tak tanda kitab juga. Tu harap-harap ingat lagi tu. Betul tak? Salawat dah cerita ke kelebihan fadilat salawat ni kepada Nabi. InsyaAllah kita sambung dalam salam. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kita tengok maksud dia. Dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad. Mana salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas segala keluarganya dan sahabatnya. Mana salam tu pertamanya salam itu ke atas Nabi Muhammad sendiri, penghulu kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya salam ke atas sahabat ahli keluarganya, wa ala ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan dia, dan seterusnya salam kepada sahabat baginda sekalian mereka itu. Mana tiga salam yang diletakkan di dalam muqaddimah kitab Tanbihul Ghafilin. Itu maksud dia. Kita memberi salawat dan juga salam ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi dan sahabatnya. Tiga, habis. Itu mafhum maksud daripada muqaddimah. Namun begitu huraiannya sangatlah panjang. Tapi kalau kita nak habat di sini, wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam. Salam mana di sini? Memberi salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh kita orang beriman salawat dan salam. Mana ucap salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucap sejahtera. Bererti di sini adalah ucap mendoakan. Walaupun penuh ayat tadi cerita tentang Allah bersalawat dan bersalam kata Nabi, mana Allah bukan doa, Allah memberi rahmat. Kita ni yang minta doa kepada Allah supaya berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Allah dia bukan memberi doa, dia penerima doa, dia pemberi rahmat. Dia penerima doa. Siapa doa? Kita. Malaikat doa untuk Nabi Muhammad SAW. Kita doa kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Doa kepada Nabi, doa kepada sahabat, doa kepada ahli keluarga. Baik, pengertian salam ini. Kita cerita sikit tentang salam hari ini insya-Allah. Salam ini merupakan satu kalimah sapaan. Kalau kita di Malaysia ni, secara umumnya di Malaysia ni kita kata bila sebut salam, hang tak bagi salam, hang tak sapa, macam tak, dia hanya kalimah sapaan, menyapa orang. Namun begitu, kalimah sapaan itu menjadi doa bagi kita orang Islam. Macam kita sebut Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Namun begitu, kalimah itu kita tidak gunakan kepada orang kafir, orang bukan Islam, orang Cina, orang India yang ada di Malaysia ni, kita tak guna kalimah Assalamualaikum dalam bahasa Arab tu. Sebab itu satu hadis, satu kalimah yang merujuk kepada doa. Kita hanya guna perkataan, boleh digunakan dengan salam sejahtera saja, boleh. Tapi dia tak jadi doa macam tu. Dia sekadar ucapan kepada orang bukan Islam. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang. Selamat tu, nak kata mereka selamat ke? Tak. Dari segi hukum tauhid, mereka tidak selamat. Dan kita pun Nabi tak menganjurkan kita suruh memberi salam kepada orang bukan Islam. Menggunakan kalimah lain pada tu, selamat sejahtera, selamat pagi, tak apa tu. Itu hanya harus. Namun menggunakan kalimah Assalamualaikum, sebab dia merupakan satu ibadah. Assalamualaikum tu tak boleh. Dia merupakan ibadah. Sebab apa? Kalimah assalam ianya kena menjadi doa, mendoakan kesejahteraan kepada orang Islam. Apabila ia jadi doa, berarti ia sudah menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda sunnah, kita tak boleh guna. Nabi tak guna kat orang kafir, kita tak boleh ikut. Macam tu. Bila dia jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah dikira ibadah. Dah jadi ibadah benda tu. Sunnah Nabi yang kita buat jadi ibadah. Daripada perkataan Nabi, pergerakan Nabi, percakapan Nabi, semua itu jadi ibadah kalau kita lakukan. Dan setiap daripada sunnah Nabi dijadikan ibadah, mempunyai ganjaran pahala dan nilai-nilainya yang tertentu. Nilai mana? Nilai pahala tu berbeza. Dia ada nilai, dia berbeza. Keberkatannya ada. Bukan sekadar pahala, namun ada keberkatan, ada darjat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana doa kadang-kadang ucapan bismillah menjadi doa. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dalla ala ahluka, idza dakhala ala ahluka fasallama takunul barakah alaika wa ala ahli baiti." Apabila kamu masuk ke rumah kamu, ke keluarga kamu, maksudnya jumpa keluarga kamu, maka berilah salam ke atas mereka,
dan ke atas ahli keluarga kamu. Bagi salam kat siapa pun, jumpa bagi salam, masuk rumah bagi salam, siapa ada dalam tu bagi salam. Mana dia jadi barakah doa. Ada jadi doa, jadi keberkatan di dalam keluarga itu. Memberi salam, kita macam kita bagi salam, Assalamualaikum, faham bang? Itu kalau kita sebut dengan betul, dia menjadi doa. Selamat sejahtera. Mendoakan sahabat kita, mudah-mudahan dia sejahtera, selamat pada hari itu. Itu doa. Kita bila sebut, ni kontroversi tentang memberi salam, mesej salam akum, dia macam-macam lagi. Ini pun satu hukum fiqah yang kita boleh ambil tahu. Dari segi fiqahnya, hukum itu berubah kepada beberapa hukum. Bila kita bicara tentang hukum fiqah, dia akan berubah menjadi macam biasa. Hukum ni tak boleh lari daripada wajib, sunat, harus, haram, makruh. Jadi tak boleh lari. Bila satu-satu perkara mesti berkait kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama usuluddin. Ulama garis panduan 3 ni, usuluddin. Mana hukum tauhid. Ada tak bab salam dalam hukum tauhid? Ada. Dari segi ketuhanan ada. Yang kedua dari segi fiqh ada. Hukum tadi kita bicara 5. Dan dari segi usul tasawuf ada 3 benda ni. Dari segi ketuhanan, assalamu, mana bererti apa? Allah yang maha sejahtera. Assalam tu kita baca Asmaul Husna, Assalam, ada Allah yang maha sejahtera. Sejahtera Allah daripada segala sifat kekurangan. Mana Allah tu sejahtera pada sifat kekurangan. Kita tak boleh kata Allah tu lemah. Macam tu. Sejahteranya Allah daripada segala sifat kekurangan. Mana mai dalil? Dalil kita duk guna dalam kitab Azkar Imam Nawawi dan juga karangan Ihya, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Sebut banyak Allahumma anta salam lepas mayang. Suruh sebut baca tu. Allahumma anta salam, ya Allah engkaulah yang salam, engkaulah yang maha sejahtera. Ada. Mana? Dari segi usuluddin ada. Allahumma anta salam wa minkas salam, dan kepada engkau juga salam, wa ilaika ya'udu salam, dan kepada engkau juga kami kembali salam. Mana hidup atas dunia ni sejahtera, nanti dikembalikan kepada Allah juga dalam keadaan sejahtera, mudah-mudahan macam tu. Nak apa kata Allah tu, semua mai tu sejahtera daripadanya. Pilah kok mana pun, sebelum kan selepas dah Allah yang sejahtera. Kita tak, kita sifat kekurangan, sifat kita baharu. Allah tak sejahtera daripada segala sifat baharu. Tu bab tauhid. Ngaji kita tauhid pening. Pening, tapi kena tahu, kita kena mengaji lah. Biasalah kadang-kadang dia jumpa benda hak susah tu, susah. Kena sabar sikit. InsyaAllah. Begitu juga dalam fiqh, memberi salam, wajib bagi salam. Ada wajib bagi salam? Ada. Hukum salam asalnya adalah sunat muakkad. Namun kadang-kadang dia berubah. Berubah jadi wajib. Adakah berubah jadi wajib? Kena fikir. Ustaz pun main ceramah hari ni bukan dia ni, tapi ada. Ada. Salam tu sunat muakkad, kadang-kadang makruh. Makruh senang, duk ingat selalu dah. Makruh bila? Duk lan tandas. Tak boleh bagi salam orang lan tandas. Dia makruh. Haram. Haram ada. Dia ingat lah. Haram pergi bagi salam ke anak dara. Anak dara orang. Yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi haram. Bukanlah kita pergi kaunter, dia atas kita lah. Pergi bagi salam lanjut, Assalamualaikum. Dia lanjut satu macam tu, dia ada orang tengok, hang semacam bagi salam tu. Jadi haram pula tu. Dengan orang Yahudi haram bagi salam ada apa? Kafir, tak boleh.
Orang Islam pun tak boleh, perempuan bukan muhrim kita tak boleh bagi salam, tak menimbulkan fitnah tak apa. Contoh bagi salam elok-elok, kita ada kita ada mesyuarat dan sebagainya, kita ada perjumpaan, kita bagi salam bukan salam nak mengorat ni, bukan. Bagi salam hak tak timbul fitnah, itu tak apa. Selalunya bagi salam kepada orang tua, dia tak edit ya. Bukan kita nak pengejah orang tua kot. Ada kan dalam TV ada. Tapi hukum salam itu menjadi haram sekiranya menimbulkan fitnah. Tadi sunat muakkad, biasalah kita ni bagi salam, kita bagi salam dulu. Nabi kata orang yang bagi salam tu lebih dituntut. Mana dia jadi sunat muakkad, namun menjawab salam tu jadi wajib. Itu dia. Jadi wajib lah. Tu hukum jawab salam tu jadi wajib lah. Tu dia bersambung selepas tu. Sunat muakkad jadi wajib pula jawab. Makruh bagi salam, orang duduk tengah berak kencing, tak boleh. Sebab apa? Satu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke tandas untuk qada hajat, dia kencing. Nabi membuang air dia. Tiba-tiba orang bagi salam dan Nabi tidak menjawab salam tersebut. Itu menandakan makruh. Makruh kita menjawab salam ketika berada di tandas. Baik, harus bagi salam. Ada harus bagi salam. Harus bagi salam. Dia tak main lah. Harus bagi salam. Macam tadi kita kata bagi salam sekadar salam sejahtera kepada orang bukan Islam, selamat pagi, selamat apa lagi, sedangkan dia tak selamat, tapi itu hukumnya harus saja. Bagi salam tak boleh apa, pahala tak ada, buat tak apa, tak buat tak apa, nak bagi salam tak apa, tak mau bagi salam, tanda hormat saja. Itu menghormat dia saja. Baik. Begitu juga dari segi tasawuf, salam ni ada dari salam dari segi tasawuf. Tasawuf ni lebih kepada batin hati kita, memahami maksud itu, mendoakan dengan kesejahteraan yang bersungguh-sungguh. Salam ke atas Nabi lah. Kita salawat dan salam, bagi salam ke atas Nabi. Hadis Nabi SAW sebut, ma min ahadin sallama alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aradda alaihi salam. Tidak ada daripada seorang orang Muslim memberi salam ke atasku melainkan Allah membalas, mana Allah membalas ke atas rohku sehinggalah aku memberi salam. Lebih kurang maksud macam tu. Maknanya apabila kita memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akan menjawab salam kita. Hatta aradda alaihi salam, Nabi kata, sehinggalah aku memberi salam balik kepada dia. Macam tu juga kita bersalawat, kita selawat kepada Nabi, Nabi akan selawat balik ke kita. Kita rasa tak kita bagi salam kat Nabi? Kita rasa tak kita bagi salam? Kita kena ada perasaan bila memberi salam. Tak kala bila, saya buat main satu contoh. Salam yang kita perlu ada perasaan dalam tasawuf, iaitu ketika kita tasyahud akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu. Adakah kita bagi salam selama ni? Ada rasa tak kita bagi salam? Kita memahami maksud dia, tadabbur maksud dia, mengikuti maksud dia. Assalamu alayka, dan salam sejahtera ke atas kamu. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dan rahmat Allah ke atas kamu. Kita bagi salam tak? No. Kita bagi salam, tapi kita faham tak maksud? Mudah-mudahan kita berusaha mencari maksud di dalam salat. Barulah kita ada satu perasaan cinta kepada Nabi. Bagi salam. Bila kita tasyahud, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas Nabi Muhammad SAW.
Kalau ikut grammar dia dalam ayat tersebut, tasyahud akhir, assalamu alayka, ka ni ka yang mukhatib, seolah-olah ka tu kamu duduk depan. Nabi tu duduk ada depan, sedangkan Nabi bukan duduk dengan kita pun. Nabi Nuh jauh di sana. Kalau dia akan buh assalamu alaihi ke atasnya, alaihi dia, dan Nabi tak duduk depan. Assalamu alayka, salam sejahtera ke atas kamu, tu dia, kamu duduk depan tu. Biar rasa ada macam tu, Nabi dekat dengan kita. Kita bagi salam dengan salam yang betul. Sebut betul-betul dia punya hukum dia, tajwid dia, jangan salah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jangan cincai maksud lari Macam tu kita bagi salam ke orang. Sebut betul-betul, rasa seolah-olah salam kita ni sebut dengan betul-betul sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dah tak boleh sampai ustaz, tak apalah, hang bayang pergi. Orang biasa pergi Masjidil Haram, orang biasa pergi Madinah, tahu makam Nabi, boleh nampak rasa macam bayang makam jadi. Boleh lah tu, ada lah perasaan nak sampaikan salam. Mesej salam kita tu sejahtera ke atas Nabi. Ni kita duk mesej orang. Mesej orang, salam. Salam boleh, assalam boleh. Lain pada tu kena tulis lengkap. Jangan akum tu semua tak ada maksud. Ada maksud jadi maksud lain. Awak ustaz mai dalil mana salam boleh? Kerana orang ada juga kontroversi. Itu berdasarkan hadis. Tapi ayat Quran sebut dalam ayat Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun. Sadaqallahul azim. Cerita Allah turun mai Jibril jumpa ke Nabi Ibrahim bagi salam. Tu sebut qalu salama qala salamun. Qalu salama qala salamun. Salam. Okey lah. Salam, S-A-L-A-M boleh terima. Assalam pun boleh, terang masalah. Salam boleh. Tu dalam surah Yasin ada. Surah apa? Surah Yasin. Ustaz ditanya. Surah Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun, salam. Dia tak bubuh pun assalam. Tapi salam saja pun. Ada juga assalam berdasarkan hadis apa ada. Boleh. Lain pada tu tak pernah jumpa lagi akum apa-apa, tak ada. Hadis pun tak ada, Quran lagi tak jumpa langsung. Akum short form tu. Kalau sebaiknya kita mendoakan, doa dengan betul-betul pendek salam, SL. Tak susah, tak ada orang mesej macam tu mudah-mudahan kita mesej dia ada maksud. Begitulah salam kita bila kita tahiyat akhir tu, rasa Nabi tu dekat sangat. Kalam kita, suara kita, mudah-mudahan malaikat hantar sampai kepada Nabi. Baru dia ada rasa kemanisan dalam solat kita tu. Memahami maksud dan memahami dia punya maksud tersiratnya. Baik, hukum dari segi tasawuf pun banyak. Baik. Dah sampai mana tadi? Sokat pun mana salam ini mempunyai banyak kita cerita tadi bab mempunyai pengertian. Kalau doa dia jadi ibadah, dia ada ibadah, dia ada pahala. Dia ada pahala dia. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dengan sahabat, tiba-tiba datang orang mai lalu kepada Nabi Muhammad dan sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat datang seorang mai bagi salam. Assalamualaikum. Nabi kata apa? 10 pahala. Itu 10. Oh, boleh 10 pahala. Mai pula orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi. Mai orang kedua, Nabi kata 20 dapat pahala. Mai pula orang ketiga, orang bagi salam kat Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi kata 30 pahala. Nabi jawablah salam, tapi Nabi Muhammad kata dapat pahala 30. Mana mempunyai ganjaran pahala yang berbeza-beza. Hari ini kita dah reti bab salam, bagi salam orang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kalau rasa boleh lah. Ada setengah orang dia tengok meleret. Mula-mula tu memang rasa pelik sikit, tapi lama-lama okey lah. Bila kita salam jabat dengan betul-betul. Ada orang salam di antara kita lah. Bukan kadang-kadang kadang-kadang kita tak perasan. Kita memberi salam tanpa ada mahabbah dan kasih sayang. Nabi kata orang yang memberi salam dengan sahabat tanya apakah ciri-ciri orang beriman. Nabi kata itu orang yang memberi salam, menambahkan iman dan menambahkan kasih sayang. Kita bagi salam orang, tengok muka betul-betul, senyumlah sikit, bagi salam assalamualaikum, ya masam. Ini kawan kita, best friend kita, punya orangnya duduk sebelah tak tahu mana mai salam, tangan saja hulak tu pun hujung-hujung lah. Hujung-hujung dah benda berlaku, siapa kena? Saya sendiri, sahabat. Orang salam dengan saya, kita tak kenal. Dia salam ni hujung-hujung saja jari, dengan tak tengok muka sana abang lah. Masam tak senyum langsung lah, gigi pun tak nampak lah. Gigi pun tak nampak, senyum pun tak. Tapi kawan sebelah dia bagi salam. Salam punya seronok dengan tanya apa-apa. Itu bagus. Tapi dari sudut satu lagi, maknanya dia praktikal tak dalam harian dia, salam dia tu betul-betul. Tak. Dia hanya orang kenal ya, bagi salam. Orang yang biasa buat baik ya, dia buat sungguh-sungguh. Imam Ghazali kata apa? Orang hak buat baik kat orang ni yang dia kenal tak lebih macam anjing. Tahu anjing? Anjing lah, takkan tak tahu. Biasa bela anjing. Tak lah. Pergi tengok tuan dia, amboi, jilat lagi kaki. Buat apa? Hak duk bagi makan, hak kenal. Cuba postman mai, postman pula postman karat, tak ada motor. Dia main motor pun tak ada, postman karat mai bagi. Tak kena salak tu. Dia punya salak tu macam nak tokak kita, lari selerak macam tu. Dia hanya bagi buat baik kepada orang yang dia kenal saja. Hak orang dia tak kenal, tak. Macam anjing, kasar sikit. Tapi Imam Ghazali kata macam tu. Betul tak? Kita buat baik dengan orang hak kita kenal ya. Jadi kita biarlah kita buat baik orang, walaupun orang tu kita tak kenal, walaupun orang tu tak baik, tak buat baik dengan kita. Imam Ghazali kata, dia cerita bab kemuliaan, memuliakan orang. Allah muliakan orang tu macam mana? Ada banyak peringkat. Ada orang yang teruk ni orang buat baik kat dia pun dia buat jahat balik. Ada orang yang buat baik kat dia buat baik, tapi dengan orang dia tak buat baik. Sebab ada musuh dia buat main, dia tak buat baik. Itu tak mau, serupa anjing je dia kata. Tapi kalau musuh main, mana orang yang kita tak suka, kita benci, tapi kita membalas dia dengan kebaikan, itu sangat mulia di sisi agama. Itu susah. Itu susah. Salah. Itu bab hati. Memang selalunya kita fitrah kita, orang buat tak baik, Nabi pun sebut man lam yuhtaram la yuhtarim. Siapa tak hormati orang, orang tak akan hormat dia. Itu fitrah. Tak salah, bukanlah kita kata berdosa tak, tapi tak cantik. Tak cantik lah. Tapi kalau hak lebih baiknya, orang buat naik kita buat baik. Oh, yang tu susah. Ada orang kelai adik-beradik sampai hari ni, kebanyakan kata-kata je. Kita tengok, kita tahu adik-beradik tak ngam. Sebab kelai. Dan ada juga di antara adik-beradik tu, walaupun orang tu benci kat dia, adik benci kat abang contohnya, tapi abang tu duk buat baik je. Sebab apa? Dia ada ruh kasih sayang. Dia mungkin ada agama, dia buat baik. Itu bagus. Selalunya hak nak berkelahi ni siapa? Adik-beradik jarang. Selalu nak berkelahi jenis masa muka sampai manjang ni, anak dengan menantu. Ini selalu nak boleh baik tu. Kalau dua-dua pun sama naik duk kelih, hang tarik muka, aku tarik muka sampai ke sudah, kesut duk kelih tu. Tapi nak kena buat baik tu, nak kena sabar.
Kadang-kadang ambil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh. Jadi kita buat baik. Dan ganjaran pahala yang Allah bagi itu berbeza. Namun hukum salam itu berubah. Pahalanya berubah mengikut keadaan. 10, 20, 30. Kita biasa tak masuk rumah bagi salam? Kita tahu tak Nabi bagi salam macam mana masuk rumah? Kebanyakan kata-kata kita bagi salam, Assalamualaikum masuk rumah. Orang dalam tak ada. Tak. Namun dalam kitab Sirus Salikin, hadis Nabi SAW sebut, apabila kamu masuk dalam rumah, bagi salam. Nabi kata macam mana salam? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada lain sikit. Salam tu pun banyak jenis dia. Bagi salam macam Assalamu alaina, dan salam sejahtera ke atas kami. Sejahtera ke atas kami. Mana ada orang dalam tu? Kita lah nak masuk. Maksudnya kita lah nak masuk. Alaina wa ala ibadillah salihin, dan ke atas hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh? Kadang-kadang ada malaikat duduk dalam tu, jin, hak soleh-soleh. Hamba Allah juga mereka, sama saja. Jadi macam tu Nabi bila masuk je, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Balik praktik, tukar abang anak-anak kita tukar, jangan bagi salam macam tu dah. Ustaz abah mengaji ni tukar. Nabi besok bagi sebut Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Pendek Ada yang reti sini, ada yang untuk guru kat tang ni pun reti. Mai ni malah ni pun ada kemas-kemas ni. Abang Anas pun kemas kat ni. Baik, bagi salam. Begitu kita bagi salam, masuk cara yang betul. Jawab salam pula pun ada yang berbeza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendek 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. 20. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab pun waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 30. Ada lebih lagi? Ada. Nabi ajak jawab macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tambah. Dan salam sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allahnya, rahmat Allah dan pengampunannya, dan juga maghfirah wa ridwanu, dan redha Allah. Tambah lagi. Cuma panjang, tapi tak apa. Kalau kita jumpa orang alim, ulama, aulia, kita bagi salam jawab macam tu, depa biasa. Depa tahu hukum, tak ada jadi pelik. Cuma kawan-kawan kita ni jarang hang mai mana lagi dia kata apa buh talim pula ni, mana puak sesat mana pula. Dah ada dalam kitab. Boleh rujuk dalam kitab Sirus Salikin, kitab fiqh Mu'tabar Syafi'i, kitab-kitab di himpunan kitab-kitab Mu'tabar Syafi'i. Boleh tengok dalam Zainul Talib pun sama juga. Kebanyakannya Syafi'i. Buka tu ada Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Jarang kita dengar orang jawab macam tu, betul? Namun kita biasa-biasa kita mulakan dengan keluarga kita dulu. Anak, isteri, ajak satu, mak ayah kita, kadang-kadang telefon, jawab tu. Pak pun, ayah kita pun ni mengaji, kata anak aku alhamdulillah hati dah, bagi salam. Pahalanya berbeza-beza. Bagi salam. Salam, menjawab salam. Jawab salam ni itulah satu hal. Kalau kata salam lebih kurang, tak menunjukkan kasih sayang, tak ada perasaan. Dalam solat pun ada salam. Macam tu juga kita memberi salam dari segi tasawuf dalam solat. Saya bagi rahsia karangan yang ditulis oleh ulama-ulama kita dulu, ulama Nusantara, kitab-kitab semua ada. Kitab Jawahir Mahub, kitab Zainul Sirus Salikin tu dia ada tasawuf semua. Dia sebut macam mana bila kita bagi salam tu? Assalamualaikum warahmatullahi.
Faham tak maksud dia? Biasa tak mengaji? Biasa tak hurai maksud dia? Kita sebut apa? Assalamualaikum, salam sejahtera dan rahmat Allah. Tu nak bagi kat siapa tu? Tok imam dia nak bagi sejahtera kepada makmum kanan dia. Tu maksud dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling isyarat bagi salam kepada makmum kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa kepada makmum kiri dia. Mendoakan makmum kiri. Dari segi tasawuf tu faham, baru kita faham sungguh solat kita. Kita tak ada lah bagi salam. Ada orang ni tu satu hal pergerakan dalam solat. Kita tidak boleh mendahului imam ataupun berserta ataupun bergerak lebih daripada 2 kali. Assalamualaikum, tunduk dah mula tu. Nabi kena mengaji sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada Nabi tunduk-tunduk. Nabi paling saja. 1, angkat 2, 3. 1, 2, dah lebih patah balik. Lebih batai lagu tu lah solat. Batai dia ada duduk sengit sikit, duduk tegak. Kaki kalau kita buat cara Nabi duduk tahiyat akhir, insya-Allah badan kita tak nak sengit-sengit. Cuma ada setengah orang yang berbadan besar sikit, biasalah, itu biasa. Duduk sunat, tak apa. Tapi kadang-kadang sunat tu tak dapat, jadi batai. Macam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, 2 dah tu tanpa henti, paling tu 1, 2, 3, 4, dia sambung repeat. Yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi baru kepak. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti dulu tengah. Kalau sambung lagi dia jadi bersambung. Tak mau, berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru dia tak lebih gerak. Tak lebih gerak, tak batal solat. Elok-elok boleh pala, batal. Rugi. Bagi salam tu maksudnya memberi doa salam ke atas makmum belakang, belah kanan, makmum kiri. Kalau imam, kita pun sama. Sahabat sebelah kanan, sahabat sebelah kiri. Bukan sekadar itu, namun beri salam kita mendoakan ke atas aulia Allah, wali-wali Allah, kepada malaikat. Nampak malaikat? Nampak. Penuh malaikat dalam masjid. Rumah Allah. Mayang di Masjidil Haram tak tahu banyak mana. Malaikat bukan kita bagi salam tu, malaikat sama. Bagi salam kat malaikat, malaikat doa lah untuk kita. Macam tu. Saling mendoa. Tapi dah kita tak pernah memahami tingkah laku dan salam tu. Malaikat, jin dan sebagainya. Banyak, bukan sekadar itu. Nabi disunatkan kita ketika bagi salam tu niat keluar solat. Itu orang jarang bab hukum fiqh. Orang jangan nak terhalusi. Kita kena ada niat keluar daripada solat. Sunat kita buat macam tu. Niat keluar solat. Kadang kita salam biasa saja. Sah juga salam tertib. Tapi dia ada tajuk kecil dalam salam tu. Diselangi dengan doa-doa. Tu bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau pahaman Wahab ni dia tak mau benda-benda gitu. Dia tak mau. Dia kata tak ada hadis Nabi. Hadis Nabi ada kait dia dengan bagi salam. Allahumma anta salam. Dalil ada. Ingat ulama buat saja tak ada dalil. Ambil ya Quran. Nak bagi salam kat siapa semua ya Quran. Bawa main dalil. Macam tu juga. Allahumma anta salam. Assalamualaikum. Salam mula kepada Allah yang maha sejahtera. Baru bagi doa kepada lainnya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salam. Huraian salam. InsyaAllah mudah-mudahan dari segi tasawuf tu kita punya kualiti solat kita lebih baiklah. Kita memahami pergerakan. InsyaAllah mungkin ada ustaz-ustaz mengajar kitab fiqh tasawuf ni, kitab boleh tanyalah kitab apa, cari. Guru saya ada, saya nak recommend, tapi wallah alam dia boleh ke tak boleh kan. Kita kena tanya dia dulu. Baik. Sampai salam. Baik, cukup kita sambung sikit. Ustaz, awak ni salam saja berjela dah, tak apa.
mudah-mudahan ada sedikit information yang saya bagi, kita memahami, kita praktik dalam kehidupan kita. Mulai hari ini tanam, aku salam bukan salam macam dahulu, salam di mulut sahaja namun di hati tak ada. Kita tak mahu macam tu. Kita nak salam dengan rasa penuh perasaan kasih sayang, mendoakan, barulah ada keberkatan. Apatah lagi kitab ni musannif buat mai, memang dia salawat, salam tu kepada Nabi, sungguh-sungguh punya salam ke atas Nabi, berdalilkan ayat Al-Quran. Jadi kita nak tulis kitab, kita nak baca apa pun kena salawat dan salam. Ini dua kalimah yang pair dia. Tak boleh salawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Salim tu salam. Wa barak wa salam, wa baraka wa salam, wa barik wa sallim. Itu cara baca. Kadang-kadang kita duk bersalawat tak rabak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa barak wa salam. Itu cara kaedah nahwu baca. Jangan terkalih lah. Khusus ni kalau ada imam-imam depan ni, bila orang panggil salawat tu terkalih pula. Jangan terkalih lah. Baik, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita salawat tu dengan sungguh-sungguh. Bila kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam, doakan kesejahteraan Nabi. Walaupun Nabi kita tahu sedia sejahtera, Nabi kekasih Allah, selamat dia, confirm selamat, dah sejahtera lagi, dah memang tetap dah, Allah tentukan takdir dia macam tu. Allah pilih Sayyidina Muhammadinil Mustafa, Allah pilih Nabi ini Mustafa, terpilih. Tapi kita ucap selawat jadi ibadah. Bila jadi ibadah, jadi sunnah, kita boleh pahala. Bila boleh pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Itu yang kita mahu tu. Bukan kita nak bila Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, Allah akan kurniakan rahmat dia. Bila rahmat Allah, kita layak dapat syurga Allah. Nak masuk syurga dengan rahmat, redha Allah. Tapi nak dapat redha, kena bermula dengan tu. Salawat, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, dapat rahmat, barulah dapat syurga Allah SWT. Dia punya doa macam tu, dia punya tertibnya macam tu. Mudah-mudahan kita salam kita tu lebih berkati. Sayyidina Muhammad, tulis dalam kitab ni Sayyidina. Ada orang tak mau Sayyidina. Kata Ustaz, mana ada hadis? Ada. Ana sayyidu waladi Adam, hadis Nabi. Aku ini penghulu bagi anak Adam. Ada hadis tu. Walaupun hadis tu tak habaq lah. Bacalah kamu sayyid dalam tahiyat akhir, tak jelas macam tu. Namun ulama istinbat hukum, ambil daripada hadis tu, menyatakan Nabi kata ana sayyidu waladi Adam, aku ini penghulu, sayyid, penghulu anak Adam. Jadi ulama buat main dalam tu, tak salah. Itu hukum yang diambil. Jangan duk kelai dah bab sayyid ni. Ada setengah orang dia boleh ilmu sikit, taruh orang tahu. Ada, bukan mereka ni tak pasti, mereka ni tak ada ilmu dah, mereka ni orang mengaji. Nak buat kitab ni bukan senang. Muqaddimah ni pada pasal. Kalau nak cerita muqaddimah ni pasal apa dia bubuh, mulai ayat Quran ni bismillah, pasal apa selawat, pasal apa tajuk dia, urutan dia tu pun ada pasal. Yang tulis kitab ni kebanyakannya semuanya aulia Allah, wali Allah. Wali, karamah Allah bagi, kelebihan. Baca sejarah hidup mereka, kebanyakan semua aulia Allah. Allah kasih, mau tak kasih, suruh kita tulis kitab karang macam ni, tak boleh. Hadis hafal satu potong, bulan depan lupa dah Ustaz. Macam mana nak buat kitab? Ayat Quran hafal minggu ni, minggu depan dah tak, nanti minggu depan, esok pun tak ingat dah. Orang dah suruh hafal apa? 10 surah akhir, 10 ayat surah Kahfi, ayat akhir surah Kahfi, apa esok lekat.
Macam mana? Tu apa kita? Kita ni orang awam. Depan tu Allah pilih depa. Depa antara aulia Allah, wali Allah yang ada Allah beri karamah. Yang mana wali ni kalau kita bicara banyak. Jadi jangan tak usah nak petikai sangat. Ulama-ulama ni bukannya baru ni. Kalau kita baca bawah tu dia hafal ni. Saya baca sikit. Seribu 1184 lepas wafat Nabi 1184. Sekarang 1400. Lama lah kita ni. Lama lah kita ni. Orang dulu hidup bukan riba macam kita, bank berlambak macam ni, hutang daripada mana ada. Syubhah tak makan, Mehdi tak makan, apa rokok tak isap. Mudah-mudahan tak pegang. Sebab tu apa boleh ilmu lagu tu. Jangan kita petikai daripada kita tak tahu mana. Baik, bunyi dah Ustaz yang ajar. Alhamdulillah hari ni makmum pun ramai. Ni tahun ni alhamdulillah ramai. Namun begitu muhasabah kita jangan lupa. Mudah-mudahan selepas ini kita tingkatkan lagi amal-amal ibadah kita dengan memberi salam dengan cara yang betul. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan dalam salam kita, Allah bagi pengampunan, Allah bagi darajat kita, Allah bagi rahmat, Allah bagi redha, Allah bagi pelepasan siksa api neraka, dan Allah meletakkan kita di dalam syurganya. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang salah dan kurang itu datangnya daripada saya, dan yang benar itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi kitab kita, pengajian kita pada bulan depan insya-Allah. Mudah-mudahan sekiranya ada salah silap saya sepanjang kuliah saya, kekurangan dalam kuliah saya bulan Syawal ni, saya memohon maaf daripada semua. Kalau ada terkasar salah, masih lagi di bulan Syawal. Inilah kita tengoklah ibadah kita muhasabah. Saya mai mengajar ni, kuliah ni saya duk muhasabah. Saya tengok orang ramai mana dia duk muhasabah diri. Aku mengajar okey ke tak okey ke? Lepas Syawal mai tengok anak kita kata jemaah mai ramai mana? Macam bulan puasa ke? Tak, dia kurang. Itu kita muhasabah diri. Mudah-mudahan biarlah ibadah kita bukan sekadar bulan puasa, bulan Syawal pun kita sambung. Tanda orang yang Allah terima amal ibadahnya, Allah terima, dia ada kesan pada diri dia. Kalau dia nak tingkatkan, dia tingkat, dia tak kira bulan. Mai Syawal seriat, Allah ampun. Namun perubahan dalam diri, Allah tu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Kita sebut astaghfirullah, kita sembahyang 2 rakaat, Allah ampun dosa kita. Hadis kudusi banyak sebut. Kita minta ampun ke Allah, Allah ampun lala tu. Namun kita ni sering kali melupakan Allah. Kurang syukur kita, kurang istighfar kita. Mudah-mudahan sama-samalah kita muhasabah diri kita dan tingkatkan amal kita. Mudah-mudahan kita jumpa lagi kuliah pada bulan hadapan insya-Allah, jika diizin Allah dengan kehendak dan kudrahnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.